السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat, para pendengar, para penonton, para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua. Kita masih lagi membicarakan tentang al-atharul muajjalah lil ikhlas. Kesan-kesan yang segera menerpa, memberi faedah kepada orang yang ikhlas. Dan kita menyatakan bahawa di antara kesan yang segera bagi ikhlas yang diperoleh, yang keenamnya ialah rasa lapang dada dan tenang jiwa. Kerana inilah natijah kepada orang yang menggantungkan harapan dan kalbunya kepada Allah semata-mata. Kemudian yang ketujuhnya, kata pengarang hafizahullah, sabi'an istiqamatu ahwalil mujtama'at wa salahur ra'i wal ra'iyah. Kena dah tajuk ni. Dia kata apa? Stabil, istiqamah. Istiqamah ni maknanya tetap di atas kebaikan. Istiqamahnya keadaan masyarakat, society. The stability of the society. Wa salahur ra'i wal ra'iyah. Dan kebaikan, kesejahteraan. Salah, sejahtera. And sejahtera of the leaders and the people. Kita guna perkataan sejahtera lah. Sejahtera ni sudah jadi, tuan-tuan tahu tak? Sejahtera ni sudah jadi satu term, philosophical term. Tak payah terjemah lah, sejahtera. Kita sebut sejahtera. Falsafah kita, orang Melayu, sejahtera. Salah, ya Allah Ta'ala, mana para fuqaha kata agama ini Tuhan turunkan untuk litahqiqil masalih wa dar'il mafasid, litahqiqil masalih wa takfiriha wa dar'il mafasidi wa taqliliha. Syariat datang untuk merealisasikan kesejahteraan. Nak memastikan kita ni sejahtera dunia dan akhirat. Jadi dia kata yang ketujuh ni di antara kesan yang baik, yang bagus bagi ikhlas ni, bila kita ikhlas, ialah Allah Ta'ala akan anugerahkan stability, kestabilan kepada masyarakat, keharmonian, kesejahteraan kepada pemimpin, pemerintah dan rakyat. Bila kita ikhlas dalam melakukan amal ibadah. فَإِذَا صَلَحَتْ نِيَّاتُ النَّاسِ صَلَحَتْ أُمُورُهُمْ وَاعْتَدَلَتْ أَحْوَالُهُمْ. Apabila niat manusia ni sejahtera, bila kita ni buat kerja semua niat betul kerana Allah Ta'ala, bila kita punya
the end of our action, the end of our deeds adalah untuk memperoleh keredaan kudus daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila niat kita itu dia punya sasarannya adalah tepat dan kita bergerak ke arah yang betul, di atas jalan yang betul, maka sejahteralah segala urusan mereka dan stabillah keadaan mereka. Bila kita beribadah, melakukan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Bila kita merealisasikan ikhlas ini, salatku, ibadatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Ta'ala. Bila ini yang dilakukan, maka akan sejahteralah masyarakat. Ya. Kama qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, wa milaku dhalika kullih salahun niyyati lirra'iyah wa ikhlasul dini kullihi lillah wa tawakkulu alaih fa innal ikhlasa wa tawakkula jima'u salahil khassati wal 'ammah. Kunci kepada semua kesejahteraan itu ialah eloknya niat, sejahteranya niat rakyat, dan diikhlaskan peribadatan itu hanya kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Kerana ikhlas dan tawakal adalah penghimpun kesejahteraan umum dan khusus. Ini pendek dia terang, tapi kita nak elaborate bagi panjang. Macam mana boleh kata ikhlas ni boleh mendatangkan stability, boleh mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat, kepada politik, kepada sosial, kepada ekonomi. Yang pertama sekali ialah apabila yang pertama sekali ialah apabila kita ikhlas kepada Allah Ta'ala, kita mentauhidkan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala redha kepada kita. Allah menurunkan berkatnya dan rahmatnya, dilimpahkan lebih lagi kepada kita. Dengan limpahan rahmat dan berkat inilah kita akan sejahtera. Kita tidak sejahtera kerana fulan atau alan jadi raja atau Perdana Menteri, atau kerana fulan atau alan jadi bos syarikat. Sejahtera itu adalah pada tindakan. Tindakan kita melaksanakan perkara yang menghasilkan redha Allah. Dan bila Allah redha, la fatahna alaihim barakatin. Tuhan dah janji dia akan buka keberkatan. Itu Tuhan dah janji. Ya. Kebaikan datang melimpah-limpah, mencurah-curah kepada kita. Maka sejahteralah masyarakat. Kan? Sebab itu bila dalam lagu Negaraku pun dah disebut, rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Rahmat bahagia ni kurniaan Tuhan. Dan kalau kita nak kurniaan Tuhan, kita kena pastikan kita melakukan apa yang Tuhan redha. Dan sebab itu dalam falsafah negara Malaysia ini, untuk menjamin kestabilan dan keharmoniannya, yang pertama sekali mesti dibina negara bangsa ini di atas kepercayaan kepada Tuhan. Dan mesti dibaca bersama dengan Islam
sebagai agama persekutuan. Tuhan itu Tuhan yang, apa makna Tuhan di sini? Iaitulah agama Islam. Menjunjung tinggi Islam sebagai agama persekutuan. Menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Menjunjung tinggi institusi-institusi keagamaan itu. Dan institusi keagamaan yang paling penting ialah institusi raja. Dan yang menjadi subjek rakyat kepada raja, iaitu kedudukan orang Melayu. Kan? Ini sebab itulah 3 benda ni disematkan sebagai rukun perlembagaan. Yang lain-lain tu semua adalah syarahan kepada 3 perkara ini. Nah, kalau kita menghayati benda tu dah nampak jelas dah. Kalau kita hormat 3 perkara ni, kita junjung tinggi 3 perkara ni, maka kita akan, yang pertama dari sudut kesejahteraan fizikal, tidak akan ada pergeseran, tidak akan ada pergaduhan, tidak akan ada perpecahan dalam kalangan rakyat walaupun berbeza bangsa, kaum dan agama. As long as kita mempunyai ideologi negara yang sama. Yang menjadikan kita orang Malaysia apa dia? Ialah kita menjunjung ideologi negara itu, falsafah negara. Falsafah negara tu apa? Yang dalam perlembagaan dia tu lah. Dalam perlembagaan tu apa? 3 benda tu lah. Jadi kalau kita ada ideologi yang sama, tak kira apa beza pun, kita boleh hidup aman, damai, rukun, bahagia. Berpegang dengan falsafah negara, percaya kepada Tuhan, setia kepada raja dan negara. Dan ini semua diajak dalam ajaran Islam. Dia bukan benda yang di luar daripada ajaran Islam. Ya? Kesetiaan kepada pemerintah, kepada raja yang memerintah. Ini sudah jelas dalam hadis-hadis Nabi yang begitu banyak. Dan merupakan salah satu prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi, balik kepada cerita kita ni, macam mana kita nak menghayati itu dengan ajaran Islam telah mengajak kepada kita. Ikhlas. Bila kita ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala, Allah redha. Bila Allah redha, Allah limpahkan rahmat bahagia kepada kita. Memberikan karunia kepada kita. Memberikan sejahtera kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, apabila ikhlas itu dipraktikkan dalam kehidupan, semuanya mengharapkan redha Allah, mengharapkan ganjaran Allah, termasuk dalam perkara-perkara yang pada asalnya adalah keduniaan. Tetapi bila kita ubah benda itu menjadi matlamatnya adalah ukhrawi, dia akan lebih sejahtera, lebih untung lagi. Maka tidak ada isu-isu kebocoran, tidak ada isu the lack of integrity, tidak akan lagi berleluasa isu rasuah. Bila orang pergi kerja dengan niat ikhlas, niat ibadah kepada Allah Ta'ala. Berniaga kerana Allah Ta'ala. Ya. Kutip sampah pun kerana Allah Ta'ala. Indah water pun kerana Allah Ta'ala. Kerja cuci tandas pun kerana Allah Ta'ala. Dari serendah-rendah pekerjaan sampai setinggi-tinggi pekerjaan, dia tidak ada pekerjaan dalam masyarakat, society ni, dia tidak ada tinggi sehingga orang kata apa, tidak, dia adalah seumpama kepala dengan kaki. Kalau tidak ada kaki, kepala jatuh. Tak ada kepala, kaki tak boleh berdiri. So rendahnya tidak hina, tingginya tidak mulia. Kerana dia saling perlu memerlukan. That is how the society work. Ya. Understand that.
Jadi kita tidak akan pandang orang yang duduk di tempat yang tinggi, martabatnya konon-kononnya dikatakan tinggi, pekerjaannya itu lebih hebat, dia tidak akan pandang rendah kepada orang yang di bawah. Seperti mana kita tidak pandang rendah pada kaki kita bila kita tengok ke bawah. Pandangan hina, memanglah kita tunduk ke bawah, tapi kita tidak memandang kaki kita dengan hina. Tidak. Jadi demikian. Dan kaki tak boleh sepak kepala sendiri. Dia juga akan sakit juga. Macam itulah masyarakat. Kita hidup dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negara. Orang yang bekerja di bawah, yang kita kata pekerjaan bawah, dia adalah kaki kepada masyarakat. Yang bekerja di atas, dia adalah kepala. Bila benda itu semua diarahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi mulia, dipandang mulia, semuanya jadi mulia. Kerana tidak ada benda yang berdiri kerana Allah, yang dihadapkan ke arah Allah, melainkan jadi mulia. Tidak. Kerja sebagai toilet janitor itu satu ibadah. Diikhlaskan kepada Allah kerana kita nak menjaga kebersihan tandas. Yang mana kebersihan tandas itu penting dalam Islam. Suci daripada najis. Ini adalah benda yang sangat ditekankan dalam Islam. Umat Islam dilarang bergelumang dengan najis, dengan benda kotor. Kebersihan adalah separuh daripada salat. Adalah syarat salat. Dan salat adalah tiang agama. Jangan anggap benda tu remeh. Jadi kita ikhlaskan kerana Allah Ta'ala. Jawatan yang tinggi lebih-lebih lagi. Kepimpinan, pemerintahan, seperti mana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, adalah sebesar-besar ibadat dalam Islam. Dan dia memang ibadat. Kepimpinan memang ibadat pada dirinya. Islam menjadikan kepimpinan sebagai satu ibadah, bukan satu perkara duniawi. Ini beza Islam dengan agama lain. Kepimpinan adalah ibadah, adalah tanggungjawab langsung kepada Tuhan. Dalam Islam, pemimpin tidak dilihat bertanggungjawab kepada rakyat semata-mata. Bahkan pemimpin bertanggungjawab langsung kepada Tuhan Azza wa Jalla. Dan rakyat juga bertanggungjawab kepada Tuhan Azza wa Jalla. Kepimpinan adalah satu kefarduan dalam Islam. Hukumnya fardu kifayah, macam sembahyang jenazah, macam uruskan jenazah. Hukum melantik pemimpin, mempunyai pemimpin adalah fardu kifayah. Maknanya dia adalah kewajipan kolektif umat Islam yang mesti ditunaikan bersama. Tidak melantik pemimpin adalah satu dosa. Jadi umat Islam, rakyat dan pemimpin, mereka semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Dia tidak seorang saja bertanggungjawab. Pemimpin dia tanggungjawab, rakyat boleh tidak goyang kaki, tidak. Rakyat juga akan dibiarkan. Jikalau pemimpinnya melakukan kesalahan dan dia tidak melakukan amar ma'ruf dan nahyu 'anil munkar. Nabi kata afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda imamin jair. Jihad yang paling afdal ialah berkata benar di sisi pemimpin yang menyimpang daripada kebenaran. Tanggungjawab rakyat untuk menyatakan kebenaran, untuk menyuarakan kebenaran.
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Tidak dikira siapa yang buat kemungkaran. Yang buat kemungkaran itu pemimpin, yang buat kemungkaran itu rakyat. Siapa yang nampak, mesti dicegah. Maka di sana ada tanggungjawab kepada rakyat untuk memastikan pemimpin istiqamah atas tujuan yang sebenar dia dilantik untuk memimpin, iaitulah untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita bercakap tentang isu ini, kita bercakap tentang isu sistem. Dia bukan sekadar mekanisme. Isu masalah kepimpinan ini adalah ibadah, tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ini apa semua ni. Ini bukan isu mekanisme. Hari ini bila dibincangkan agama dalam kepimpinan, ia sekadar dibincangkan sebagai satu mekanisme, bukan sebagai satu sistem, bukan sebagai satu manhaj. Dan inilah kesalahan yang fatal yang berlaku dalam umat Islam hari ini. Melihat agama adalah mekanisme dalam kepimpinan, bukannya sistem kepimpinan. Itu adalah salah. Dan yang kita jelaskan, ikhlas dalam kepimpinan ini menuntut, memastikan supaya agama itu adalah sistem kepada kepimpinan yang mencorakkan kepimpinan daripada awal sampai sudah. Daripada pangkal, daripada hujung ke pangkal. Pangkal ke hujung. Dia adalah pengawal kepada kepimpinan. Bukannya sebagai satu mekanisme semata-mata yang dijadikan sebagai modal untuk menarik undi atau sekadar untuk, orang kata apa, mendapatkan untung. Bila nampak agama itu menguntungkan kita, menyebabkan orang akan bekerja lebih rajin, maka kita pun sebut agama. Tapi bila main bab agama itu tidak menguntungkan kita, kita ketepikan agama. Tak, agama adalah sistem. Agama adalah sistem yang mencorakkan kepimpinan dalam Islam. Islam telah menetapkan ciri-ciri pemimpin, syarat-syaratnya, cara pelantikannya. Siapa yang boleh melantik? Syarat-syaratnya. Dia kata mengundi ini seperti kita menjadi saksi. Kita memberikan persaksian bahawa fulan ini layak menjadi pemimpin. Maka dalam Islam ketahuilah olehmu, wahai manusia, dalam Islam saksi itu ada syarat-syaratnya, bukan sembarang orang menjadi saksi. Jadi ini benda yang kita kena hati-hati. Jadi sebab itulah, bila kita bercerita pasal agama, pasal Islam dalam kepimpinan, kita tidak mahu jadi macam orang yang silap faham melihat kepimpinan hanyalah mekanisme. Kepimpinan hanyalah tools, alat dalam memimpin, dalam mentadbir. Tidak. Agama itulah hakikatnya adalah sistem. Dan inilah yang membezakan sekularisme dengan yang bukan sekularisme. Sekularisme bukan menolak agama dalam kepimpinan, tetapi dia tidak menjadikan agama sebagai sistem kepimpinan. Umat Islam, orang awam secara khususnya, banyak di kalangan kita ni keliru. Pasal apa? Kita bila sebut atheism masalahnya, yang kita terbayang ialah komunis.
Jadi bila cerita pasal atheism, yang kita terbayang komunis. Sedangkan komunis sudah tidak ada. Yang ada ialah atheism baru hari ini. Dan bila sebut sekularisme, umat Islam akan terbayang apa? Cerita Mustafa Kamal Atatürk tak bagi azan, tak bagi pakai tudung. Azan dalam bahasa Turki. Ya. Itu yang kita faham, yang kita dimomokkan. Sedangkan itu bukan tafsiran hakiki bagi sekularisme. Jadi bila kita pergi ke London, kita pergi ke UK, kita pergi ke United States of America, ya, kita pergi ke mana-mana negara kafir yang berteraskan kepada sekularisme, kita pun dengar azan, tengok ada masjid lawa, kita kata, oh tengoklah, mereka membenarkan agama. Ya memang sekularisme membenarkan agama. Sekularisme bukan menolak agama, cuma dia memisahkan agama dan menghadkan ruang agama kepada perkara-perkara yang bersifat kerohanian. Dan dia tidak melihat agama sebagai sistem yang menaungi kehidupan manusia. Agama hanyalah salah satu daripada unsur kemanusiaan. Ini kita pernah sebut dulu dalam kelas ajaran pemikiran kita bincang. Ya, sebab itulah kalau pergi universiti-universiti yang bukan Islamik, pengajian agama itu diletakkan di bawah fakulti pengajian kemanusiaan. Human Sciences. Karena bagi mereka agama itu adalah salah satu unsur manusia. Seperti juga makan, minum, pakaian. Dan bahkan sampai ke tahap golongan barat yang sangat anti dengan agama ini cuba nak menaturalkan agama. Maksudnya mereka nak mencari tafsiran natural kepada agama. Kenapa orang macam yang dibuat oleh Richard Dawkins, ya, na'udzubillah min zalik, cuba memberikan tafsiran menerusi evolution. Jadi itu salah. Agama adalah divine. Dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan, God is the governor of the universe. And Islam is the law that God had revealed to govern the universe. Kita tahu Tuhan adalah pentadbir. Tuhan adalah pemerintah. He's the ruler, he's the governor. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dan undang-undang yang Tuhan pakai untuk mentadbir alam ini ialah apa yang dia telah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi ini yang kita kena ambil faham, bahawa agama itulah yang di atas, yang teratas sekali, yang mengawal. Jadi kalau kita faham agama sebagai satu sistem yang mengawal, yang govern, a system that govern the life, our life, our social life, our political life, everything, personal life, yang mengurus atur dan mentadbir kehidupan kita. Agama. Maka ketika itulah akan terlaksana qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, yang kita duk baca dalam salat kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi
فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Kita duduk mengaku, wajah tu wajhiyah, aku hadapkan diriku, wajahku, lillazi, kepada yang fataras samawati wal ard, yang mentadbir, yang mencipta langit dan bumi, hanifa, berpaling daripada selain dia, muslimah, menyerah diri kepada undang-undangnya, dan aku bukan orang yang mensyirikkan dia dengan sesuatu pun. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyerahkan hidup dan mati kita di tangan Allah, untuk Allah tentukan, dan kita menyerahkan amal ibadah kita itu hanya untuk Allah Ta'ala. Matlamatnya ikhlas. La syarikalah, tiada sekutu sama sekali baginya. Demikian itulah aku diperintahkan. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerah diri kepada undang-undangnya. That is the system. Ya? Bukan mekanisme, bukan alat. Jadi kita kena faham the nature of Islamic religion. Tabiat agama Islam ialah to govern, untuk mentadbir kita, untuk memerintah kita. Dan kita ni abdun ma'mur, hamba yang diperintahkan. Tuhan kata, ayahsabul insanu an yutraka suda. Adakah manusia menyangka bahawa dia akan dibiarkan? Tiada disuruh, tiada dilarang. Manusia nak menyangka macam itu. Kata dia bebas. Dia tidak bebas. Dia hamba. Dia adalah slave, servant. Maka yang nak menjadikan hidupnya sejahtera adalah dia mengakui, to admit, to acknowledge this reality. Mengiktiraf hakikat ini. Mengiktiraf siapa diri kita. Siapa kita keseluruhannya. Alam ini, apa dia? Ya. Bahawa kod mana pun kita cuba nak lari, kita tak akan boleh keluar. Takkan boleh lari daripada the government of Allah Subhanahu wa ta'ala. Malikul mulk, dialah pemilik segala kerajaan. The owner of all kingdoms. Own. Dia memiliki. Ya? Jadi, mana kita nak lari, tak boleh lari. Jadi sama ada kita mengaku, kita menyerah diri kepada hakikat dan realiti itu, maka itulah yang akan membawa kesejahteraan, keharmonian, kestabilan kepada hidup kita. Yang dinamakan sebagai ikhlas. Penyerahan diri itu namanya ikhlas. Atau kita lawan. Yang lawan itu adalah syirik. Tidak ikhlas. Dan natijahnya tentu sekali apabila kita buat sesuatu yang bercanggah dengan realiti adalah disaster. Adalah kerosakan, corruption. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. The corruption had occurred in the land and the sea due to the deed of humankind, due to the action of humankind. Kerana perbuatan manusia punca kepada kerosakan. Apa dia kerosakan itu? Ialah melawan realiti. Kita bawa kereta lawan arus. Orang mabuk, khayal. Jadi dia bawa kereta dalam keadaan khayal. Dia lawan arus. Apa yang berlaku? Kemusnahan, kecelakaan, kebinasaan.
Bila kita menggunakan alam ini bukan dengan cara yang sepatutnya, apa yang akan berlaku? Kerosakan, kemusnahan, kebinasaan. That's what will happen. Apabila kita mentadbir alam ini bukan dengan manual guide-nya, bukan dengan buku panduannya. Apa yang akan berlaku bila kita guna mesin basuh kita, telefon bimbit kita tidak mengikut garis panduan dan realiti ia diciptakan, akan rosak, jahanam, musnah. Itu adalah sunnatullah yang kita tak boleh lawan lagi. Ya. Jadi sebab itu dia kata ikhlaslah yang akan menjamin kesejahteraan dan kestabilan masyarakat, yang akan membawa kepada keharmonian dalam masyarakat. Jadi kita kena faham konsep itu. Ya. Kemudian yang ke-8, dia kata sahib al-ikhlas yakfihi Allah azza wa jalla min wujuhin iddah. Orang yang ikhlas akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa bentuk. Wa min zalika, di antaranya yang pertama ialah anna Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yakfi amran nas fala yasiluhu syai'un minhum yakrahu. Yang pertama, kalau kita ikhlas, Allah jaga kita daripada segala kerosakan dan kejahatan manusia. Tidak akan memudaratkan kita. Firman Allah Ta'ala, alaysa Allahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadzina min dunih. Bukankah Allah itu menjaga hamba-Nya, sedangkan mereka orang kafir hendak menakut-nakutkan kamu dengan selain Allah. Jadi kalau Allah dah jaga, tiada yang boleh memudaratkan. Orang yang ikhlas, Allah jaga, Allah lindung dia daripada kemudaratan. Ya. Ini adalah jaminan yang Allah Ta'ala beri. Ya. Dan Allah bagi tahu kepada kita, nak dapat perlindungan Allah, kifayah daripada Allah, ialah kita kena jadi abdun, hambanya yang sebenar-benarnya. Orang yang acknowledge, yang mengakui hakikat. The one who acknowledge to the reality of himself, that he is a servant of Allah, a slave to Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apakah makna hakikat tu tadi kita kata? Ikhlas. Itulah kita nak jadi hamba Allah dengan ikhlas. Umar radhiyallahu anhu menulis satu surat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia kata, man khalusat niyyatuhu fil haqq walau ala nafsih kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas wa man tazayyana lahum bima laysa fi qalbih syanahu Allah. Siapa yang telah ikhlas niatnya pada kebenaran, pada al-haq, walaupun pada dirinya sendiri, perkara yang melibatkan dirinya sendiri, dia ikhlas. Dia jujur, integriti, mengaku kesalahan, Allah akan mencukupkannya. Allah akan melindungi antara dia dengan manusia. Manusia tidak akan boleh memudaratkan dia. Barang siapa yang berhias-hias untuk manusia dengan benda yang tidak ada dalam jiwanya, tidak ikhlas, riak, berlakon saja pura-pura, Allah Ta'ala akan menghinakan dia. Dan kalimah ini ada dua sisi, kata Ibn Qayyim rahimahullah. Yang pertama sisi manba'ul khairi wa asluh, tempat terbitnya segala kebaikan. Apa dia? Ikhlas. Dan yang kedua adalah aslu syarri wa fasluh, tempat punca segala keburukan. Ya. Jadi punca segala kebaikan ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punca segala keburukan ialah tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebelum Khan untuk cerita pasal benda ni, ya, dah lama dah Islam ajak benda tersebut. Dan kita kena ingatkan teori dia tak betul, tak sempurna. Ya. Kerana morality dalam Islam adalah benda yang logik. Ya. Benda yang waras. Dan dia adalah benda yang munsajim, yang harmoni dengan realiti. Dan dia adalah realiti. Dia adalah fenomena dan dia adalah nomena. Dia adalah hakikat segala perkara. Ikhlas itu adalah hakikat kewujudan alam ini. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, manusia ni dia mendapat daripada Allah Ta'ala ganjaran baik atau buruk dalam 3 situasi. Sama ada yang pertama, siapa yang perjuangannya dalam batil. Orang yang berjuang dalam batil memang untuk menegakkan kebatilan, dia tidak akan dimenangkan oleh Allah. Kalaupun dia dimenangkan sekejap, melintas, tetapi dia tidak akan berkesudahan dengan kemenangan. Kesudahan dia adalah kehinaan. Ada orang berjuang untuk hak, kebenaran, tetapi bukan kerana al-haq. Yaqumu fi haqqin, tetapi bukan pada Allah Ta'ala. Bukan kerana Allah. Walaysa lil haq. Yaqumu fil haq walaysa lil haq. Dia berjuang kebenaran tapi bukan kerana Allah. Kerana nak dapat habuan-habuan duniawi. Ini juga tidak dijamin baginya kemenangan. Dan tidak akan mendapat kesudahan yang baik. Walaupun dia berjuang untuk kebenaran. Dan ada orang berjuang kerana Allah, menegakkan kebenaran kerana Allah, tetapi bersandar pada dirinya. Dia tidak bertawakal. Dia tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dia bersandar kepada diri dia. Dia ingat dia berjuang kerana Allah, ikhlas. Dan ini benda yang sangat banyak orang silap. Ada orang berjuang kerana Allah, berjuang menegakkan kebenaran, tetapi dia bersandar pada dirinya, bukan pada Allah. Maka kalau jadi apa-apa, dia rasa kecewa, dia rasa frust. Ya. Ini juga belum tentu akan mendapat kejayaan. Kerana manusia tidak boleh. Kemampuan kita terbatas. Kalau tidak ada tambahan bantuan daripada Allah, kita tak boleh buat. Ya. Yang nak berjaya ni, mestilah yang pertama sekali, al-qiyamu fil haqqi lil haqqi bil haqq. 3 benda. 3 perkara ni. Ya. Fil haqq lil haqq bil haqq. Kita mesti berjuang itu pada nama kebenaran. Benda yang betul. Yang kita berjuang tu mesti hak. Demi yang maha benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandar dengan yang maha benar. Bersandar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah apa yang kita buat itu mendapat keredaan dan dibantu dan ditolong oleh Allah Ta'ala. Dia kata fil haq lil haq bil haq. 3 benda. Dan inilah ikhlas. Jadi orang yang merealisasikan benda ini, dia akan dibantu, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perjuangannya, pekerjaannya. Dia punya struggle, dia punya strive akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
أن الله ينجي صاحب الإخلاص عند الشدائد والكروب ويجعل له من بعد كربه فرجا ومن بعد حزنه فرحا. Allah menyelamatkan orang yang ikhlas. Ini janji. Allah akan ganti segala kesusahan, kepayahan, tribulasi yang dia hadapi dalam hidupnya dengan kegembiraan dan kejayaan dan kesenangan. Itu yang kita dapat lihat sejarah hidup orang yang ikhlas. Para anbiya, pengikut para anbiya, para ulama as-salihin al-amilin al-muttaqin. Kesudahan hidup mereka semuanya baik-baik. Sebelum akhirat di dunia lagi dah sejahtera. Walaupun pada peringkat awal mendapat kesusahan, mendapat kepayahan. Tetapi kalau ikhlas, Allah akan ganti. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan, menyelamatkan orang musyrikin. Wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'awu Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka diselubungi oleh ombak dari segenap arah seperti awan di atas kepala mereka di badai lautan ombak. Orang musyrikin buat apa? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka menyeru Allah dengan mengikhlaskan baginya doa. Orang musyrikin, tuan-tuan, ketika susah, mereka ikhlaskan doa kepada Allah. Apa Allah Ta'ala buat? فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Allah selamatkan mereka, tuan-tuan dan puan. Orang musyrikin yang majoriti hidup mereka adalah syirik. Tapi bila mereka susah, mereka tinggal berhala mereka, mereka minta kepada Allah. Allah bagi. Takkanlah tiba-tiba kita hak memang hidup kita pagi petang, ya, yang iqrar kita pagi-pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Hidup kita pagi petang kita asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Pagi kita sebut itu, saat lagi petang amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Hidup kita diulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Takkanlah Tuhan tak bantu, takkanlah Tuhan tak tolong, takkanlah Allah tak tidak selamatkan kita daripada kesusahan dan bencana. Subhanallah. Jadi ini, kita bayangkan. Kalau itu rahmat dan simpati Allah kepada hamba-hambanya yang waktu mereka beriman dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ulang-ulang menang. Takkanlah Tuhan tak tolong kita, tak selamatkan kita. Subhanallah. Janganlah kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul zan, sangka baik. Ya.
Itulah yang sepatutnya kita lakukan. Kita kena elokkan sangka. Ya? Dan sebab itulah para ulama menggalakkan supaya kita ni ada amalan soleh yang kita simpan antara kita dengan Allah. Yang lagi bagus amal soleh tu kalau boleh biar anak bini kita pun tak tahu apa dia kita duk buat. Ada amal soleh, sedekah ke apa ke, yang family kita pun tak tahu, orang rapat pun tak tahu. Itu antara kita dengan Allah. Diharapkan itulah amalan yang paling kita harapkan akan menyelamatkan kita. Amalan yang paling kita harap Tuhan akan selamatkan kita di dunia dan akhirat ialah amalan yang kita buat yang siapa pun tak tahu melainkan kita dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya? Itu di antara perkara yang kita kena ada dalam hidup kita ni untuk melatih diri kita jadi ikhlas. Untuk kita ada keikhlasan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Jadi itulah di antaranya, dan kita akan sambung ada lagi. Yang ketiga, ada beberapa benda dia sebut di sini. Di bawah nombor 8 ni. Ada 5, 4, 5, 6. Ya. So kita dah ambil 2, lagi 4. Lepas tu yang terakhir yang ke-9. Jadi kita masuk athar ukhrawiyah pula. Nah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pagi ini memberikan manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.